Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizuddin Mazaidin dan rakan-rakan akan menggunakan platform serta kesempatan yang diberikan ini untuk melakukan sedikit perkongsian kami dalam pengalaman semasa menjalani program MPDL sepanjang semester ini. Jadi, pada permulaannya, saya akan membentangkan tentang big idea serta essential question yang telah terdapat di dalam program MPDL pada kali ini. Seperti yang telah diketahui dan telah sedia maklum, big idea ataupun idea utama ini merupakan satu konseptual yang penting ketika kita menjalankan MPDL ini. Big idea ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pelajar tentang apa yang akan mereka pelajari menerusi program MPDL ini. Jadi seterusnya, di sebalik big idea yang telah diterangkan, terdapat juga beberapa essential question yang akan dipenuhi sepanjang beberapa tugasan kerja khusus yang dilakukan. Jadi secara spesifiknya, di dalam dua subjek yang telah digabungkan direntasi bersama menerusi MPDL ini telah membawa satu big idea yang berbunyi perkembangan teknologi digital membangunkan pendidikan untuk semua. Jadi kita lihat bahawa menerusi satu frasa yang telah dibina ini telah menggabungkan kedua-dua subjek ini secara langsung. Di mana pendidikan untuk semua ini bermaksud satu pendidikan inklusif yang memberikan satu peluang sama rata hak pendidikan kepada murid-murid yang berkeperluan khas menerusi penggunaan teknologi digital. Menerusi MPDL yang telah dijalankan ini juga, kami telah diberikan dengan beberapa essential questions yang dibina dalam usaha untuk mencetuskan idea-idea bernas kepada kami sepanjang menjalankan kerja khusus. Jadi di dalam pada kali ini kami telah diberikan 5 essential question yang berbunyi bagaimanakah produk inovasi yang kami bina ini mampu untuk merangsang penglibatan murid MBK, menginklusifkan murid MBK di dalam kelas, membantu komuniti MBK iaitu ibu bapa dan ahli komuniti, dan bagaimanakah produk inovasi yang dibina ini memberi impak yang tinggi di dalam PDP, dan akhir sekali bagaimanakah inovasi ini mampu dipasarkan ke peringkat global. Seperti yang kami jalani, sebenarnya kami telah ditugaskan untuk membina sebuah bahan inovasi digital dalam usaha untuk menginklusifkan murid berkeperluan khas di dalam kelas. Jadi saya sambungkan kepada pembentang seterusnya, iaitu Alia Fatin. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada model pembangunan projek yang telah dirujuk ketika pelaksanaan pembinaan BBM digital ini. Okey, terdapat dua model yang dirujuk, iaitu model yang pertama, model pembangunan kreatif terarah, dan model yang kedua iaitu model ADI. Okey, dalam model yang pertama terdapat 4 peringkat yang utama, iaitu peringkat persediaan, peringkat imajinasi, peringkat perkembangan dan peringkat tindakan. Okey, ketika peringkat persediaan, pemerhatian dan analisis punca-punca dan masalah yang berlaku dalam MBK pendengaran telah dikenal pasti. Seterusnya, dalam peringkat imajinasi, setelah mengetahui permasalahan dan punca yang berlaku, satu langkah penyelesaian dilaksanakan dengan menyediakan satu prototipe, iaitu prototipe BBM digital. Okey, setelah penciptaan prototipe tersebut, pada peringkat perkembangan, cadangan penambahbaikan, komen-komen daripada pakar, daripada orang luar dikenal pasti dan diperoleh. Dengan ini, idea-idea baharu yang lebih menarik untuk meningkatkan keberkesanan BBM digital tersebut telah dimasukkan. Manakala pada peringkat yang keempat, iaitu peringkat tindakan, idea-idea tersebut akan dimasukkan untuk mencipta BBM digital yang sebenar yang boleh
digunakan untuk MBK pendengaran. Seterusnya, model yang kedua iaitu model adik. Dalam model adik, terdapat 5 peringkat yang utama iaitu peringkat yang pertama analisis, peringkat design iaitu peringkat reka bentuk, development iaitu pembangunan, implementation iaitu pelaksanaan dan yang terakhir evaluation iaitu penilaian. Pada peringkat analisis ini, analisis pada profil MBK bagi memastikan keperluan bagi MBK tersebut dapat dipenuhi melalui pembangunan BBM digital ini. Seterusnya, satu reka bentuk dilakukan berdasarkan analisis yang telah dijalankan tadi bagi membolehkan pengalaman pembelajaran bermakna dapat dicapai. Sebagai contoh, MBK pendengaran memerlukan penggunaan teks yang terang dan besar pada skrin, memudahkan MBK pendengaran ini untuk belajar dengan adanya pemantapan penjelasan yang diberikan oleh guru di hadapan kelas. Seterusnya, pada peringkat ketiga iaitu peringkat development, pembangunan BBM digital tersebut dilaksanakan. Pada peringkat implementation iaitu pelaksanaan dilakukan dengan penciptaan satu video ringkas tentang penggunaan BBM dimuatkan di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube bagi mendapatkan maklum balas daripada audiens yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Akhir sekali, penilaian dilakukan berdasarkan cadangan penambahbaikan, komen-komen yang membina yang telah diberikan. Penambahbaikan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan BBM digital tersebut bagi membolehkan MBK dapat belajar dengan lebih bermakna. Setelah penilaian telah dilaksanakan, proses ini akan berlaku kembali daripada awal. Peringkat awal iaitu peringkat analisis sehinggalah satu BBM digital yang sempurna dapat dicipta. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada isu-isu yang dihadapi yang telah dikenal pasti ketika pelaksanaan pembinaan BBM digital ini. Baiklah, terdapat beberapa isu yang telah dikenal pasti iaitu yang pertama, penggunaan teknologi dalam PDP di mana wujud kerisauan apabila murid-murid terlampau teruja dan seronok dengan teknologi yang digunakan menyebabkan objektif utama PDP tidak dapat dicapai. Malahan turut wujud kerisauan di mana penggunaan BBM digital ini diragui tentang keefisienannya. Yang seterusnya, mencapai objektif mengikut profil MBK. Bagi projek BBM digital yang dibina, MBK yang dipilih ialah masalah pendengaran. Jadi, pembinaan digital ini perlu diteliti satu persatu supaya mencapai objektif mengikut profil MBK. Isu yang ketiga iaitu tidak mempunyai pengalaman mengajar MBK di mana kami guru pelatih IPG tidak mempunyai pengalaman mengajar MBK yang di mana kami memerlukan pembacaan, penelitian dan penerokaan yang lebih lagi daripada pakar-pakar luar dalam pengurusan PDP MBK ini. Baiklah, yang seterusnya, penggunaan masa yang agak lama dalam pembinaan BBM digital. Hal ini kerana kami perlu untuk mengaplikasikan elemen-elemen yang bersesuaian berdasarkan dengan profil MBK tersebut iaitu MBK masalah pendengaran. Baiklah, pembentangan hari ini diteruskan lagi berkenaan dengan elemen yang diperlukan dalam menjayakan pembelajaran pedagogi baru, pembelajaran bermakna iaitu kompetensi 6C yang diperoleh oleh setiap pelajar. Amalan kompetensi 6C merupakan kemahiran kritikal dalam pembelajaran bermakna menurut Fulan 2017, di mana elemen pertama dalam 6C adalah perwatakan, iaitu karakter. Di sini pelajar bersedia untuk melibatkan diri dalam bidang baharu, iaitu di luar major bidang. Untuk elemen kedua iaitu kewarganegaraan, citizenship, produk yang dibangunkan adalah berasaskan kepada teknologi digital dengan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint, blog dan video editor. Hasil produk boleh dikomersialkan untuk kegunaan pihak-pihak tertentu. Untuk elemen berikutnya adalah kolaborasi, di mana kerjasama bersama rakan pembelajaran untuk mencipta satu produk digital yang sesuai
terhadap MBK yang disasarkan. Yang keempat adalah kreativiti, iaitu produk yang dicipta adalah berasaskan idea sendiri dengan merujuk atau mendapatkan maklumat daripada pihak berkepentingan dan berlandaskan kepada kelemahan MBK yang perlu diatasi. Yang kelima adalah pemikiran kritikal, iaitu produk digital yang dibangunkan boleh membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh MBK, masalah pendengaran. Dan yang terakhir adalah elemen komunikasi, di mana melibatkan interaksi secara dua hala dengan stakeholder bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan MBK sama ada dari segi latar belakang ataupun keperluan yang diperlukan oleh MBK bagi menyokong pembelajarannya, serta teknologi yang boleh digunakan bagi memberikan gambaran kepada pelajar untuk mencipta produk yang bersesuaian untuk mereka. Okey, untuk seterusnya adalah rakan pembelajaran, di mana terdapat 4 pihak yang telah kami berbincang bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan mengenai kursus pendidikan inklusif dan inovasi digital, iaitu pada pihak pensyarah. Strategi adalah teknik pengajaran yang memfokus pada keperluan MBK, memerlukan bahan bantu mengajar yang sesuai. Dan daripada lagi, gaya belajar MBK tidak sama dengan murid tipikal dan memerlukan alat sokongan pembelajaran yang spesifik seperti BBM agar kelemahan yang terdapat pada mereka dapat diatasi. Okey, untuk guru penerokan pendidikan khas, perbincangan adalah melibatkan berkenaan dengan peranan berkenaan dengan latar belakang MBK masalah pendengaran, iaitu boleh murid MBK dikategorikan berdasarkan tahap pendengaran, iaitu tahap rendah, sederhana, teruk dan sangat teruk. Murid ini dikatakan boleh berkomunikasi dengan individu lain sama ada melalui pertuturan, bahasa isyarat ataupun kedua-duanya sekali bergantung pada keterukan pendengarannya. Kebanyakan MBK yang memasuki PPKI adalah dikategorikan sebagai teruk tahap pendengarannya. Okey, untuk pihak berikutnya adalah pusat jalur lebar community, di mana hasil daripada perbincangan yang saya boleh rumuskan di sini adalah PCN yang digunakan adalah Microsoft Office, Web 4.0 dan Application Engine. Digunakan dalam bidang pendidikan bagi tujuan tertentu, dan perisai yang digunakan ini boleh digunakan untuk mengubah slide ataupun mereka bentuk sesuatu yang baru sesuai mengikut pada kehendak pengguna. Okey, yang terakhir adalah persatuan Hilmi, dan hasil yang saya dapat rumuskan bahawa pihak persatuan ini yang merupakan pihak persatuan ibu bapa menyatakan bahawa mereka akan menjadikan tenaga pakar dalam memberikan latihan kepada guru bukan bidang sekiranya diperlukan untuk mengenal lebih lanjut MBK masalah pendengaran. Terima kasih kepada Saudara Amirul Mukmin yang telah membentangkan tentang kompetensi 6C dan rakan pembelajaran sebentar tadi. Seterusnya saya akan menyambungkan pembentangan ini dengan meneruskan pendedahan kepada projek-projek digital yang telah dibina oleh kami bertiga. Jadi projek digital ini seperti telah diterangkan pada awalnya merupakan satu BBM digital yang telah kami bina sendiri dalam usaha menginklusifkan murid MBK di dalam kelas dengan pengaplikasian teknologi. Pertama, saya telah membina sebuah aplikasi yang diberi nama aplikasi asal yang diberi nama bersandarkan asid dan alkali berbentuk perkataan asal. Jadi menerusi aplikasi yang telah dibina ini, ia dapat memberikan image grafik yang jelas kepada murid MBK yang ingin kami bantu, memandangkan murid MBK tersebut memiliki masalah pendengaran. Aplikasi dibina ini juga turut syarat dengan informasi. Jadi ia dapat menjadikan sumber rujukan kepada murid tersebut ketika belajar
serta murid-murid nombor yang lain. Ianya juga mampu mengatasi masalah pendengaran, memandangkan arahan yang diberikan secara berulang menerusi penggunaan aplikasi ini, dan menerusi aplikasi ini juga terdapat bahagian-bahagian yang menarik. Antaranya yang ingin yang ditonjolkan di sini adalah simulasi kertas litmus, di mana saya telah membina satu platform kepada murid ini untuk meluahkan pemerhatian mereka menerusi kertas litmus secara maya. Jadi ini merupakan interface aplikasi yang telah saya bina. Seterusnya, rakan saya, Alia Fatih, telah membina sebuah slide interaktif dalam usaha untuk menginklusifkan murid ini. Slide interaktif ini telah menggunakan kombinasi warna yang menarik serta aktiviti-aktiviti dua hala yang disulami dengan penggunaan audio-audio yang menarik. Ini juga terdapat butang menu yang mampu memberikan akses kepada murid-murid ini selaku pengguna. Jadi ini merupakan interface bagi slide interaktif yang telah dibina. Nah, akhir sekali, saudara saya Amirul Mukmin telah membina sebuah video interaktif dalam usaha untuk menginklusifkan murid MBK ini dalam kelasnya. Jadi kita lihat terdapat berbagai kegunaan ataupun kelebihan penggunaan video ini seperti yang telah dipaparkan. Ini mampu merangsang geria, meningkatkan kuasa kawalan pelajar serta memudahkan proses pengulangan itu berlaku dengan sendiri. Dan ini merupakan sekali imbas video telah dibina. Dan akhir sekali saya akan membincangkan tentang analisis maklum balas yang telah kami peroleh menerusi soal sidik yang telah kami lakukan. Kami telah menggunakan model penilaian CIPP oleh Daniel 1960 dalam usaha untuk memperoleh maklumat sebenar daripada pengguna terhadap projek inovasi yang telah kami bina. Antara kekuatan projek yang inovasi telah kami bina ini adalah, pertama, ianya dapat membantu MBK dengan baik. Ianya adalah juga menggunakan kos yang rendah dan boleh digunakan berkali-kali di samping penggunaan teknologi-teknologi yang terkini. Seperti inovasi yang lain, ini turut memiliki beberapa kelemahan. Antaranya yang pertama, penggunaan font-font tulisan di dalam inovasi ini boleh diubah sesuai dengan menggantikannya yang lebih sesuai untuk memberikan image ataupun interface yang mesra pengguna. Seterusnya, kami selaku pembangun inovasi juga boleh menggunakan penggunaan ilustrasi berbanding penggunaan teks yang kelihatan lebih bosan dalam usaha untuk menarik perhatian murid-murid ini. Dan akhir sekali, kami juga boleh meningkatkan diversity soalan yang kami tanya ataupun yang dipaparkan menerusi inovasi-inovasi yang telah dibina. Dan akhir sekali, terdapat juga beberapa penambahbaikan yang kami boleh gunakan. Antaranya yang pertama, menambah sari kata untuk penggunaan video. Menerusi ini adalah amat penting supaya pengguna memahami apa yang kami ingin sampaikan. Lebih utamanya menerusi inovasi video. Kami juga boleh menggunakan beberapa karya kreatif kami sendiri seperti rakaman video serta lukisan yang asli dihasilkan oleh kami selaku guru. Dan akhir sekali, pembinaan inovasi ini juga boleh dibangunkan kepada topik-topik yang lain. Jadi berakhirlah sesi perkongsian kami pada hari ini, dan kami menjangkakan bahawa inovasi-inovasi yang telah dibina ini amat berguna dan penting dalam usaha untuk menyampaikan kualiti pendidikan yang lebih baik pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.